Sejahtera, saya Gispi Ezra dan hari ini saya ingin membentangkan tentang grup tugasan kumpulan PDP kami yang bertajuk Pembinaan Peradaban Majmuk di Malaysia. Saya dari Seksyen 103 dan ini bahagian pengenalan. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan peradaban majmuk? Peradaban majmuk adalah komuniti yang diperbuat daripada pelbagai etnik, agama, budaya dan bahasa dalam negara atau wilayah yang sama. Konsep ini menekankan kepelbagaian yang wujud dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi serta mempromosikan penerimaan perbezaan dan keharmonian bersama. Keunikan masyarakat berbilang bangsa ini terletak pada kemampuannya untuk menyimbangkan perbezaan melalui interaksi dan perkongsian nilai. Walaupun pelbagai kumpulan hidup dalam keadaan yang berbeza, masyarakat majmuk ini dapat mencapai keseimbangan yang baik melalui proses integrasi. Dan seterusnya adalah pembentukan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Pembentukan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia berlaku melalui proses migrasi, penjajahan dan interaksi antara pelbagai kumpulan etnik. Sejarah penempatan asing di Kepulauan Melayu bermula dengan laluan perdagangan di mana pedagang dari India, China dan Arab menetap di kawasan pantai dan terlibat dalam aktiviti ekonomi. Selain itu, pengaruh kerajaan-kerajaan besar seperti Kesultanan Melayu Melaka membuat populasi kaum Melayu berkembang. Walau bagaimanapun, pembentukan masyarakat pelbagai kaum yang lebih ketara berlaku selepas kedatangan penjajah British pada abad ke-18. Dalam mengembangkan ekonomi, British membawa pekerja asing dari India dan China untuk bekerja di ladang getah dan pelombongan biji timah. Hal ini membawa kepada pemisahan sosial yang berlaku pada ketika itu, di mana komuniti Melayu tinggal secara dominan di kawasan luar bandar, komuniti Cina menetap di kawasan bandar, manakala komuniti India pula menetap di kawasan ladang getah. Dan semua kaum terlibat dalam sektor ekonomi tertentu. Selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia mengamalkan dasar yang mengutamakan integrasi antara pelbagai kumpulan etnik melalui agenda pembangunan negara yang menekankan kesamarataan dan perpaduan. Perpaduan ini adalah penting untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran negara. Secara keseluruhan, pembentukan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuk migrasi dan usaha berterusan untuk memastikan keharmonian dan kesejahteraan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, untuk objektif kajian, kami mempunyai 3 objektif kajian. Yang pertama, kami akan menjelaskan maksud peradaban majmuk dalam konteks masyarakat Malaysia. Peradaban majmuk merujuk kepada kewujudan pelbagai kaum, budaya, agama dan bahasa yang hidup bersama secara aman dan saling menghormati. Di Malaysia, kepelbagaian ini menjadi kekuatan utama dalam membentuk perpaduan nasional. Ia juga mencerminkan usaha membina satu identiti kebangsaan berdasarkan sejarah, perlembagaan, institusi diraja dan nilai-nilai bersama seperti toleransi dan saling hormat menghormati antara kaum. Objektif kedua, kami akan menerangkan proses pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia dari sudut
sejarah dan perkembangan sosial. Proses ini bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka melalui perdagangan antarabangsa yang membawa masuk pelbagai bangsa. Ia diteruskan pada zaman penjajahan British melalui kemasukan buruh asing dari China dan India. Selepas kemerdekaan, kerajaan memperkenalkan dasar-dasar seperti dasar pendidikan kebangsaan dan dasar ekonomi baru bagi memupuk perpaduan antara kaum. Objektif ketiga, kami akan menghuraikan faktor-faktor yang menyumbang kepada kewujudan masyarakat majmuk, termasuk migrasi, penjajahan dan dasar kerajaan. Pertama, faktor migrasi yang membawa masuk kaum Cina dan India untuk memenuhi keperluan tenaga kerja dalam sektor perlambungan dan perdagangan. Kedua, penjajahan British yang melaksanakan dasar pecah dan perintah, menyebabkan setiap kaum tinggal berasingan mengikut sektor pekerjaan. Ketiga, dasar kerajaan selepas kemerdekaan seperti DAB dan dasar pendidikan yang menyusun semula masyarakat serta mengalahkan perpaduan sambil mengekalkan identiti budaya setiap etnik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini kita beralih kepada bahagian yang ketiga dalam kajian kami, iaitu metodologi kajian. Untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan, kajian ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih bagi membolehkan kami meneliti secara mendalam konsep peradaban majmuk dan proses pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. 4 kaedah utama telah digabungkan dalam kajian ini, iaitu pertama, kajian ilmiah. Kaedah ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan berpaksikan teori. Kami merujuk kepada pelbagai sumber akademik, termasuk jurnal dan buku ilmiah, untuk memahami definisi, ciri-ciri serta teori yang berkaitan dengan peradaban majmuk. Kedua, sumber internet. Bagi mendapatkan perspektif semasa, kami turut merujuk kepada pelbagai sumber dalam talian. Ini termasuk artikel berita, blog ilmiah dan forum sosial. Yang ketiga, analisis media. Melalui kaedah ini, kami meneliti bagaimana media massa menggambarkan isu peradaban majmuk di Malaysia. Fokus kami adalah pada naratif dominan, representasi etnik serta peranan media dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kepelbagaian budaya dan kaum. Dan yang keempat, kajian terdahulu. Kami turut merujuk kepada hasil kajian-kajian lepas yang berkaitan. Penemuan daripada kajian sebelum ini telah disintesis dan dibandingkan dengan data semasa untuk mengenal pasti kesinambungan serta jurang pengetahuan. Kesimpulannya, keempat kaedah ini telah digabungkan secara menyeluruh untuk memastikan kajian kami bersifat holistik, berpaksikan fakta dan relevan dengan realiti semasa masyarakat Malaysia yang majmuk. Sekian untuk bahagian metodologi. Kembali kepada rakan seterusnya. Saya Colindia Paulinus, nomor matriks BG24110312. Hari ini, saya akan memberitahu maksud peradaban majmuk dalam konteks masyarakat Malaysia. Peradaban majmuk merujuk kepada kewujudan pelbagai kaum, budaya, agama, dan bahasa yang hidup bersama secara aman dan harmoni. Di Malaysia, masyarakat majmuk terdiri daripada Melayu, Cina, India, serta etnik pribumi Sabah dan Sarawak. Sejak merdeka, peradaban majmuk menjadi asas kepada perpaduan dan kestabilan negara. Ia turut membina jati diri kebangsaan yang berteraskan sejarah serta perlembagaan. Menariknya, dari perspektif Islam, peradaban meliputi pembangunan insan secara menyeluruh, merangkumi rohani, intelek, dan sosial. Namun, dari sudut pandangan Barat, ia lebih menumpukan kepada pencapaian teknologi dan ekonomi. Masyarakat majmuk pula bermaksud hidup bersama tetapi mengekalkan adat, budaya, dan cara hidup masing-masing. Di Malaysia, walaupun kaum-kaum ini tinggal dalam satu negara, perbezaan dalam agama, adat, dan kepercayaan masih jelas kelihatan. Menurut sarjana seperti J.S. Pernival dan Graham Saunders, masyarakat majmuk adalah hasil dasar kolonial yang membawa masuk pelbagai kaum untuk tujuan ekonomi. Namun, kaum-kaum ini hidup berdekatan tanpa banyak interaksi sosial. Kesimpulannya, peradaban majmuk di Malaysia ialah hasil gabungan beberapa tamadun dunia yang terbentuk melalui perjalanan sejarah sepanjang
di alam Melayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurfatihah binti Ramedan, nomor matriks biji 2410195. Hari ini saya akan bentangkan mengenai proses pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia, di mana satu perjalanan panjang yang menyatukan rakyat berbilang kaum melalui berbagai fasa, sejarah, dan perkembangan sosial. Pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kedudukan strategik Melaka sebagai pusat perdagangan di pesisiran Selat Melaka telah menarik kedatangan pedagang dari Cina, India, dan Arab. Ramai antara mereka menetap dan berkawin dengan penduduk tempatan sekaligus melahirkan komuniti seperti Baba dan Nyonya, Melayu Arab, dan Melayu India. Malah, hubungan diplomatik antara Melaka dan Cina turut membentuk hubungan kekeluargaan diraja apabila Sultan Mansur Shah mengawini Putri Hang Lipo. Hubungan ini menjadi antara titik awal kepada kewujudan masyarakat majmuk di Tanah Melayu. Seterusnya, memasuki zaman penjajahan British. Kemasukan buruh dari Cina dan India semakin memperkukuhkan struktur masyarakat majmuk di Malaysia. British membawa masuk buruh Cina dalam sektor perlombongan, manakala buruh India pula ditempatkan di ladang getah, tebu, dan kopi, serta sektor perkhidmatan seperti kerani dan juga pembantu hospital. Walau bagaimanapun, dasar pecah dan perintah oleh British telah mengasingkan kaum mengikut pekerjaan dan juga kawasan tempat tinggal, mewujudkan jurang interaksi yang ketara antara Melayu, Cina, dan India. Masyarakat Cina lebih tertumpu di kawasan bandar, manakala masyarakat Melayu jauh daripada kemudahan seperti jalan raya dan juga bandar. Masyarakat India pula tertumpu di kawasan ladang. Seterusnya, zaman pasca kemerdekaan. Selepas mencapai kemerdekaan pada 1957, Kerajaan Malaysia mengambil langkah proaktif bagi membina integrasi kaum. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan dasar pendidikan kebangsaan diperkenalkan bagi menyatukan rakyat melalui sistem pendidikan yang seragam. Seterusnya, pada 16 September 1963, pembentukan Malaysia dilaksanakan. Pembentukan Malaysia ini menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, dan Singapura. Namun, pada tahun 1965, Singapura telah keluar dari Malaysia disebabkan ketegangan politik dan ekonomi. Pembentukan ini menyebabkan bertambahnya masyarakat majmuk di Malaysia disebabkan pertambahan etnik dan kaum seperti Kadazan Dusun, Iban, Bidayu, dan juga Rungus. Setelah pembentukan Malaysia, berlakunya rusuhan kaum terbesar pada 13 Mei 1969 yang mengorbankan seramai 250 orang. Oleh itu, peristiwa ini menjadi sejarah hitam di Malaysia. Justru itu, dasar ekonomi baru dilaksanakan pada 1971 untuk menghapuskan kemiskinan tanpa mengira kaum, menyusun semula struktur masyarakat. Tambahan pula, pada tahun 1988, kerajaan memperkenalkan falsafah pendidikan kebangsaan yaitu FPK bagi membentuk insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan juga intelek. Akhir sekali, menjelang zaman modern dan globalisasi, kemajuan teknologi serta media sosial memainkan peranan penting dalam merapatkan hubungan antara kaum. Komunikasi rentas kaum melalui platform digital merujuk kepada interaksi dan pertukaran maklumat antara individu daripada etnik atau kaum yang berbeza dalam masyarakat, sama ada secara lisan, tulisan, visual, dan juga tindakan sosial. Sebagai contoh, sambutan perayaan bersama seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, dan juga Deepavali telah memperkukuhkan integrasi nasional. Demikianlah proses pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia adalah satu perjalanan yang panjang, penuh cabaran dan kejayaan. Ia terbina atas dasar tolak ansur, persepahaman, dan usaha berterusan untuk mengekalkan keharmonian negara. Sekian saja laporan saya, Siti Nurfatihah binti Ramedan. Terima kasih. Saya Nur Aziati binti Muhammad Faizal dan nombor matrik saya BG 24110341. Saya akan membincangkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia, termasuk migrasi, penjajahan, dan dasar kerajaan. Masyarakat majmuk di Malaysia terbentuk melalui 3 faktor utama, yaitu faktor migrasi.
kedatangan besar-besaran kaum Cina dan India pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 untuk bekerja dalam sektor perlombongan dan perdagangan akibat peluang ekonomi di tanah Melayu dan masalah di negara asal mereka. Bagi faktor penjajahan British membawa masuk buruh asing dan melaksanakan dasar pecah dan perintah yang memisahkan kaum pekerjaan dan penempatan sekaligus mengekalkan kepelbagaian etnik dan budaya. Bagi sebab yang terakhir yaitu dasar kerajaan, selepas rusuhan 13 Mei pada tahun 1969, kerajaan memperkenalkan dasar ekonomi baru dan dasar perpaduan untuk mengurangkan jurang ekonomi dan memupuk keharmonian antara kaum sambil mengekalkan identiti budaya masing-masing. Kesemua faktor ini menyumbang kepada kewujudan masyarakat majmuk yang unik di Malaysia hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Saya Redzwan Hafiz bin Effendi selaku pembentang yang terakhir dalam kumpulan kami, iaitu pada bahagian 5.1 kesimpulan. Seperti yang diketahui, tajuk kumpulan kami ialah peradaban majmuk dan secara keseluruhannya, peradaban majmuk di Malaysia terbentuk melalui satu perjanjian yang sangatlah panjang dan penuh warna. Seperti yang dikatakan, ianya dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti migrasi, penjajahan dan dasar-dasar kerajaan selepas kemerdekaan. Kepelbagaian etnik dalam negara kita seperti Melayu, Cina, India serta masyarakat Bumi Putera dari Sabah dan Sarawak telah mencorakkan lagi masyarakat Malaysia yang kaya dengan kepelbagaian budaya, agama, bahasa dan tradisi. Semua ini juga bermula dari zaman Kesultanan Melayu Melaka apabila para pedagang daripada China, India dan Arab datang berdagang di negara kita dan secara tidak langsung membentuk asas awal masyarakat berbilang kaum. Selepas daripada itu, bermulalah penjajahan British yang menyebabkan kemasukan besar-besaran buruh kasar daripada China dan India atas dasar keperluan ekonomi. Kemasukan ini secara tidak langsung menyebabkan pembentukan struktur masyarakat yang lebih kompleks. British juga memperkenankan dasar pecah dan perintah yang menyebabkan kaum-kaum hidup terpisah mengikut pekerjaan dan kawasan penempatan dan secara tidak langsung mewujudkan jurang sosial antara kaum. Setelah kemerdekaan dikecapi, kerajaan mengambil peranan dengan mengambil pelbagai langkah untuk merapatkan semula jurang antara kaum ini. Kini, kita sudah pun berada di era moden dan globalisasi. Media sosial serta sambutan perayaan pelbagai kaum bersama-sama dapat memperkukuhkan lagi hubungan antara masyarakat. Hakikatnya, peradaban majmuk bukan sekadar kewujudan pelbagai kaum yang hidup bersama, namun juga mencerminkan usaha dalam membina satu identiti kebangsaan yang berlandaskan sejarah, perlembagaan dan institusi diraja. Inilah asas kekuatan dan keharmonian negara kita yang perlu dijaga dan dihargai bersama. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami yang bertajuk Pembinaan Peradaban Majmuk di Malaysia.